Assalamualaikum dan selamat kembali ke Domir TV. Alhamdulillah, Domir TV berhasrat untuk membahaskan sejarah seorang pemimpin di zaman Bani Umayyah yang sungguh kontroversi. Isu pemimpin ini telah menimbulkan pelbagai bentuk perdebatan di kalangan sejarawan klasik dan moden, sama ada dia layak diangkat sebagai tokoh Islam atau perosak Islam. Pemaparan ini untuk kita menilai tokoh ini secara adil tanpa ada unsur bias kepada sesuatu mazhab. Al-Hajjaj ibn Yusuf lahir pada bulan Jun 661 Masihi di Taif dan merupakan seorang panglima perang kerajaan Islam Umayyah yang paling terkenal. Beliau merupakan pemuda Arab yang berasal dari suku kaum Thaqafi. Oleh kerana jasanya dalam pentadbiran kerajaan yang besar, Khalifah Abdul Malik ibn Marwan telah melantik beliau menjadi Gubernur Hijaz, Iraq, Yamamah dan Yaman. Nama sebenar Hajjaj ialah Khalib, namun ada sesetengah sejarawan yang memanggilnya sebagai Khulaib, iaitu anak anjing. Beliau ibarat tangan kanan Khalifah keempat dinasti Bani Umayyah, Khalifah Abdul Malik ibn Marwan. Beliau menghafal Al-Quran dan pernah berguru dengan sahabat Nabi SAW seperti Ibnu Abbas. Beliau memulakan kehidupannya sebagai guru Al-Quran di Taif, namun kemudian berpindah ke Syam kerana cita-citanya yang tinggi di dalam urusan pemerintahan. Di sana, beliau terlibat dengan pasukan tentera pemimpin Bani Umayyah ketika berlaku konflik perang saudara Islam di antara Abdul Malik melawan Sayyidina Abdullah ibn Zubair. Setelah dilantik oleh Khalifah sebagai Panglima Besar Tentera Kerajaan Bani Umayyah, Hajjaj ditugaskan untuk menghapuskan kerajaan Hijaz pimpinan Abdullah ibn Zubair. Imam Az-Zahabi menyebut, Al-Hajjaj merupakan orang yang sangat suka berbuat kezaliman, kejam dan suka menumpahkan darah. Namun ia memiliki keberanian, seorang yang cerdik, pemidato yang hebat, fasih berbahasa Arab dan cinta pada Al-Quran. Ia memiliki kebaikan yang banyak dalam lautan dosa-dosanya. Kita menyerahkan tentang beliau ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala Al-Hasan Al-Basri menyebut bahawa kekejaman penguasa itu adalah di antara hukuman-hukuman Allah Ta'ala dan hukuman Allah tidak boleh dihadapi dengan pedang. Hendaknya kamu bertakwa, menolaknya dengan doa, taubat, perubahan diri dan meninggalkan dosa-dosa. Jika kamu menghadapi hukuman Allah dengan pedang, maka ia akan memotongmu. Walaupun pentadbirannya yang keras dan berdisiplin dikritik oleh banyak pihak, namun antara jasa-jasanya yang dikenang umat Islam adalah mendaulatkan bahasa Arab sebagai bahasa rasmi kerajaan, menambah baris dan tanda-tanda di dalam bacaan Al-Quran untuk memudahkan pembacaan umat Islam, menyelamatkan umat Islam yang diserang oleh kerajaan Hindu di India dengan menghantar Muhammad ibn Qasim sehingga berjaya mengukuhkan kuasa Islam di sana, mengukuhkan pertahanan Islam di Turkistan dengan menghantar tentera pimpinan Qutaibah ibn Muslim sehingga menembusi sempadan negeri China, membuka beberapa negara di utara Iraq sekarang seperti Bukhara, Bandar Wasit, membuka wilayah Sindhi dan Hindi dan juga Oman, mengasaskan sistem mata wang dirham yang bertulis kalimah At-Tauhid, sistem cukai dan juga sistem pertanian yang moden. Sikap tegasnya menyebabkan tentera tidak mampu angkat muka. Mana-mana tentera yang enggan berperang akan dipenjarakan dan kediaman mereka akan dibakar. Ramai yang kecewa dengan tindakan tersebut lalu mengadu kepada Khalifah Abdul Malik. Hajjaj cukup tenang berhadapan dengan dakwaan itu dan kepada Khalifah jawabnya, pada dasarnya andalah yang melakukannya ya Amirul Mukminin, kerana aku adalah kepanjangan tangan dan cemetimu. Khalifah merasakan jawapan Hajjaj adalah sesuatu yang wajar dan logik. Satu jawapan yang bersifat propaganda, walaupun faktanya sukar diterima sebagai benar dan betul. Namun di sebalik itu, Hajjaj juga dikenali sebagai seorang dermawan, tidak mengkayakan diri dan tidak pernah mengkhianati Khalifah.
Kesetiaannya ke atas pemerintah tiada tolak bandingnya. Namun seolah-olah kebaikannya terhapuskan oleh kekejamannya. Benarkah demikian? Ketika beliau berjaya menewaskan Az-Zubair dan menguasai Hijaz kembali, ketika itu usia Az-Zubair sudah mencecah 70 tahun. Az-Zubair tidak mudah menyerah kalah kerana semangat jihadnya cukup tinggi. Lalu pertempuran itu hanya berakhir dengan kematian Az-Zubair. Ketaatannya kepada khalifah boleh diklasifikasikan sebagai ketaatan tertinggi kerana bagi beliau, khalifah tidak boleh disanggah dan sesiapa sahaja yang menyanggah kerajaan Umayyah di saat itu dianggap sebagai borah atau penderhaka dan wajib dibunuh. Selepas kemangkatan Khalifah Abdul Malik, Hajjaj terus berkhidmat di bawah Khalifah Al-Walid ibn Abdul Malik dan seterusnya Khalifah Sulaiman ibn Abdul Malik. Kebengisan dan kekejamannya bertambah-tambah menggila. Namun telah dikatakan bahawa Al-Hajjaj juga berjaya mengalahkan pemberontak Khawarij. Itulah secebis kisah daripada kehidupan seorang panglima tentera dan gubernur bernama Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Sejarah menunjukkan bahawa beliau seorang yang kejam dan zalim. Akan tetapi kekejaman dan kezalimannya tidaklah menyebabkan beliau duduk berpeluk tubuh saat Islam dihina atau diporak-perandakan oleh musuh-musuh. Maka siapakah yang lebih zalim sebenarnya? Al-Hajjaj ibn Yusuf itu sendiri ataupun sosok-sosok yang melenyapkan sudut positifnya? Al-Hajjaj meninggal dunia pada malam 27 Ramadan 95 Hijriah bersamaan dengan tahun 714 Masihi di Wasit, Iraq. Biarlah urusan Al-Hajjaj kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang baik daripada beliau kita jadikan sebagai contoh teladan dan yang buruk kita jadikan sempadan. Hakikat sebenarnya, dunia Islam mewarisi gambaran yang tidak benar dan cukup berbahaya terhadap peribadi Al-Hajjaj ibn Yusuf.